لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ونصلي ونسلم على النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما. Pertama sekali marilah kita sama-sama merafakkan syukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Di atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada malam ni, diberi kesempatan dan diberi peluang oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kesempatan dan peluang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ni tuan-tuan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ni kita akan menyambung perbincangan kita dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. InsyaAllah kita akan masuk pada hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16 iaitu hadis daripada Abu Musa. An Abi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah mal qitalu fi sabilillah fa inna ahadana yuqatilu ghadaban wa yuqatilu hamiyatan fa rafa ilaihi ra'sahu qala wa ma rafa ilaihi ra'sahu illa annahu kana qa'ima fa qala man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Daripada Abu Musa, iaitu Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, menyebut, dia kata telah datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan mereka yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala? Ini kerana sesungguhnya salah seorang di antara kami berperang disebabkan ghadaban, kerana kemarahan, dan ada di kalangan yang berperang kerana semangat asabiyah. Kemudian farafa, maka Nabi mengangkat kepalanya kepada laki-laki tersebut. Dan Abu Musa Asy'ari menyebut tidaklah Nabi mengangkat kepalanya, melainkan sesungguhnya ataupun bahawasanya laki-laki tersebut berada dalam keadaan berdiri, kerana qa'imah. Maknanya laki-laki itu berada dalam keadaan berdiri. Sebab tu Nabi menonggakkan kepala dia. Dan Nabi pun menjawab, Nabi kata sesiapa yang berjuang untuk meninggikan kalimatullah, untuk meletakkan, menjadikan kalimat Allah itu pada tempat yang tertinggi, maka dialah yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang ke-16. Mengikut turutan tuan-tuan, bukan saya pilih. Bukan kata ni pilih ustaz ni pilih hadis, tak, kebetulan. Hadis ni adalah hadis yang ke-16. Kita akan baca satu persatulah. Saya tidak akan skip hadis-hadis turutan hadis di dalam kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, sebab kita nak, kalau boleh, mendengar semua hadis, walaupun kita bermunaqasyah dengan agak sedikit dia punya hadis tersebut, tetapi pastikan bila kita mana belajar ataupun kita bermunaqasyah, kita berbincang dalam kitab ni, maknanya kita mendengar semua hadis daripada kitab ni. Mendengar supaya kita ni termasuk di kalangan orang yang cintakan kepada
kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, disebut bahawa Abu Musa Asy'ari dia kata seorang laki-laki, tidak disebut siapakah laki-laki dalam hadis ni. Jadi dia hanya menyebut laki-laki, mana seorang sahabat, nama sahabat tersebut tidak disebut dalam hadis ni. Jadi seorang laki-laki ni pergi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan berjuang pada jalan Allah? Berjuang mal qital, bila sebut dengan qital ataupun berjihad, berjuang pada zaman Rasulullah itu dengan maksud berperang. Jihad, bila sebut jihad pada zaman tu ialah berperang. Tetapi kalau zaman sekarang ni konsep dia lebih meluas, bukan setakat berperang, tetapi ada cabaran-cabaran ataupun ada dia punya wasilah-wasilah cara pendekatan yang lain. Kalau orang tu dia berjuang dengan cara menulis pena, itu juga termasuk di kalangan jihad, kerana tujuannya ialah untuk menegakkan, iaitu menegakkan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukanlah hanya berjuang ataupun berjihad itu dengan cara berperang, tapi pada zaman Rasulullah bila sebut dengan al-qital, bila sebut jihad itu dengan maksud berperang, dengan mana dengan maksud al-qital. Jadi sahabat ni tanya mal qital, al-qital di sini dengan maksud berjihad. Maknanya siapakah yang dimaksudkan orang yang berjihad, yang berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berjuang pada jalan Allah, maka orang ni akan mendapat kelebihan yang besar di sisi Allah. Jadi orang yang berjuang kemudian gugur di medan peperangan, kerana apa? Kerana nak menegakkan dia punya apa, untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan kalimah Allah. Dia ada syarat-syarat dia tuan-tuan, dan dia ada sebab-sebab dia yang membolehkan untuk seseorang tu berperang. Berperang bukan cara yang pertama, berperang bukan jalan yang pertama, berperang ialah jalan yang terakhir. Sebab tu Nabi sebut, Nabi pesan kepada sahabat, apabila kamu pergi nak buka sesuatu tempat, jadi tawarkan kepada mana tempat tersebut terlebih dahulu. Dia punya raja tu tawarkan, mula-mula tawarkan mereka untuk masuk Islam. Jadi tawarkan kepada raja, kalau raja masuk Islam maka semuanya akan selamat. Raja tu tetap juga boleh menjadi raja. Jadi Islam dia bukan menjajah. Sebab tu dalam istilah Islam ni dia panggil pembukaan, dia tak panggil penjajahan. Berbeza dengan barat dia masuk pada satu negara, kemudian dia menjajah. Menjajah dengan maksud dia menguasai dan mengambil hasil daripada negeri tersebut, negara tadi. Tetapi Islam dia maknanya dia disebut dengan pembukaan, membebaskan dia punya apa, membebaskan negara tersebut, kawasan tersebut, mana membebaskan kawasan tersebut daripada kezaliman, membebaskan kawasan tersebut daripada menyembah berhala supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu term yang berbeza yang digunakan dalam Islam, iaitu Islam menggunakan dengan makna pembukaan. Dia tidak guna dengan perkataan penjajahan. Sebab tu silap tuan-tuan salah kalau orang menyebut bahawa kerajaan Islam dulu menjajah beberapa negara. Tak, dia bukan menjajah, tapi disebut dengan pembukaan dan juga wilayah. Itu tuan-tuan, dia berbeza dengan penjajahan. Penjajahan ni mana merugikan ataupun merosakkan dia punya kawasan-kawasan di sebalik dia punya apa, dia merosakkan negara tersebut. Jadi ada syarat-syarat dia. Syarat pertama, bila pergi berperang, tawarkan yang pertama ialah masuk Islam. Kalau mereka tak nak masuk Islam, kemudian tawarkan untuk mereka ni membayar cukai kepada kerajaan Islam dan berada di bawah naungan kerajaan Islam. Syarat yang ketiga, bila tak nak, pertama tak nak, kedua yang pertama mereka tolak, kedua juga mereka tolak, barulah akhir sekali ialah dengan berperang. Berperang tuan-tuan ialah dengan tentera. Tentera melawan tentera. Dia bukan kata
Maknanya berperang dengan merosakkan harta benda tak. Berperang dalam Islam ni tidak boleh, dia ada etika dia. Tidak boleh mana membunuh kanak-kanak, membunuh wanita, membunuh orang tua, merosakkan tanaman dan sebagainya. Tidak boleh. Jadi peperangan tu hanya sekadar maknanya untuk melawan tentera sahaja. Kalau tentera tu mengaku kalah, maka tidak boleh dibunuh. Itu tuan-tuan. Jadi dia ada syarat-syarat dia ada etika-etika dia dalam peperangan. Itu tidak ada dalam kamus dia punya apa selain daripada Islam, tidak ada. Etika peperangan ni yang dapat mengawal dia punya hamasah, semangat mereka untuk tidak melakukan kekejaman dan kezaliman hanya ada pada dalam Islam. Tuan-tuan lihatlah dalam sejarah Islam. Islam ni dia buka di Andalus. Dia buka dalam beberapa negara, juga beberapa negara seperti mana dia punya kawasan-kawasan dia punya apa seperti mana Syam dan sebagainya kan. Disebut bahawa dia punya negara-negara yang dibuka oleh Islam ni, bila mana tentera masuk dalam kawasan tersebut, dia tidak memberikan dia punya apa dia punya kejahatan kepada penduduk ni, dia memberikan kejahatan kepada orang yang berada di kawasan tersebut. Dia berbeza dengan kalaulah yang selain daripada Islam tu membuka kawasan yang baru, kawasan baru pergi menjajah dan sebagainya. Kita ambil contoh ialah seperti mana yang dibuat oleh tentera Genghis Khan kan, yang disebut dengan golongan Tartar dan Barbar ni. Mereka masuk tuan-tuan dalam satu tempat, mereka akan melakukan pembunuhan yang begitu dahsyat, yang cukup dahsyat. Tuan-tuan boleh bayangkan bila mana tentera Tatar ni dia masuk kepada Baghdad. Baghdad ialah satu ibu kota yang cukup maju pada zaman tersebut. Maju tak maju tuan-tuan tak dapat digambarkan bagaimana hebatnya, kayanya dia punya kawasan tu. Tetapi dia punya disebut bahawa jatuhnya kota Baghdad tersebut di bawah tangan Tartar. Bukan kerana Baghdad itu ataupun dia punya pemerintah pada zaman tersebut lemah tuan-tuan, tapi ialah disebabkan terperdaya wujudnya golongan munafik, golongan yang pembelok yang telah menjadi penasihat kepada raja. Sebab tu ada seorang dia punya penggaji sejarah disebut, dikata dia ada seorang penasihat yang telah memberikan nasihat yang salah kepada khalifah pada waktu tu. Walaupun general perang pada waktu tu telah memberikan amaran bahawa tidak boleh memandang rendah terhadap tentera Tatar ni, tetapi disebabkan penasihat pada waktu tu, dia sebut, dikata kita nak bimbang apa, sebab tentera Tartar ni datang daripada kampung, kita ni datang daripada bandar, mesti kita boleh kalahkan mereka. Memandang rendah tuan-tuan menyebabkan tentera Baghdad kalah pada waktu tu. Teruk tak tuan-tuan, mana teruk tak teruk tuan-tuan boleh tengok dalam sejarah. Sehingga dicatatkan hampir 1 juta umat Islam yang disembelih dalam masa lebih kurang hanya 3 hingga maknanya hanya lebih kurang 3-4 minggu saja tuan-tuan. Bukan lama, 3-4 minggu. Sehingga disebut bahawa tentera Tartar mereka keluar pada waktu pagi dan mereka terpaksa balik pada waktu petang, dan mereka kena tidur tuan-tuan kerana terlalu penat, kerana terlalu letih, disebabkan telah menyembelih umat Islam hampir 1 juta orang. Kalaulah dikumpulkan dia punya kesengsaraan umat yang berlaku pada hari ini, kemudian kumpul daripada bertahun-tahun, 50 tahun, 100 tahun ni, umat yang ada pada hari ini, kalaulah dikumpulkan semua sekali tuan-tuan, takkan dapat menandingi apa yang berlaku di Baghdad dalam masa 3 minggu. Cukup dahsyat tuan-tuan. Sebab tentera Tatar ni mereka tidak ada berkeperimanusiaan kan? Mereka cukup kejam pada waktu tu. Jadi nak cerita pada kita bahawa ada perbezaan bila tentera Islam masuk
dan juga bila mana tentera yang tidak beriman kepada Allah, walaupun mereka daripada agama yang mana sekalipun, mereka tetap akan melakukan kezaliman. Berbeza dengan Islam. Bila mana Sultan Muhammad Al-Fatih membuka kota Konstantinopel, bila tentera masuk dalam kota tersebut, tuan-tuan, kota tadi tentera masuk lalu menundukkan pandangan mereka, kan? Kerana dia punya dalam kota tersebut adanya wanita-wanita. Bila masuk menundukkan pandangan, menjadi satu kepelikan. Benda pelik, tuan-tuan. Biasanya kalau tentera masuk dalam satu kawasan, hancur dia punya kawasan tu. Wanitanya dengan kanak-kanaknya akan dibunuh dan sebagainya. Tapi tak berlaku bila mana tentera Islam masuk. Itu berbezanya, tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan lihat pada hari ni, contohnya kita ambil isu yang berlaku di Palestin. Palestin ialah, kita kena faham, Palestin dan juga Israel. Israel ni adalah orang yang datang untuk menjajah, merampas tanah yang dimiliki oleh tanah yang dimiliki oleh rakyat Palestin. Menjadi satu kesilapan yang besar kalau seseorang tu menyatakan bahawa Israel adalah penduduk asal di kawasan tersebut. Salah, tuan-tuan. Sebab kita perlu tahu dalam sejarah, Yahudi telah meninggalkan bumi Palestin ratusan tahun dulu. Mereka keluar daripada Palestin kerana apa? Kerana setelah diserang oleh Greek, mereka keluar daripada bumi Palestin. Bumi Palestin didiami oleh golongan bangsa Arab dan juga bangsa daripada Falas. Waktu ada di kalangan mereka yang mata biru dan sebagainya. Jadi kisah bermula apabila tahun 1897 dia punya persediaan Zionis menetapkan untuk mereka ni membentuk satu negara. Kena pilih satu negara untuk mereka diami. Sebab bangsa Yahudi ni mereka berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat pada zaman kegelapan Eropah. Tuan-tuan boleh baca dalam sejarah bila mana mereka pergi ke satu negara dan dihalau daripada satu negara kepada satu negara. Kemudian mereka mengauk keuntungan dengan begitu banyak dengan cara mereka. Jadi mereka mengauk keuntungan dengan begitu banyak, tuan-tuan, sehinggalah mereka boleh membentuk persidangan 200 orang yang berpengaruh daripada kalangan Yahudi yang disebut dengan Zionis ni. Pada persidangan pertama mereka kata kita kena ada negara. Persidangan pertama tidak disebut lagi di manakah negara yang mereka nak bentuk. Pada persidangan kali yang ketiga barulah mereka tetapkan bahawa negara yang mereka nak bentuk ialah mesti di bumi Palestin. Sebab tu mereka menawarkan kepada Sultan Abdul Hamid kedua. Dia bagi beberapa tawaran. 5 kali perjumpaan, 5 kali tawaran yang diberikan kepada Sultan Abdul Hamid kedua. Tawaran pertama tak jaya, tawaran kedua tak jaya. 5 kali tawaran, tuan-tuan, Sultan Abdul Hamid menolak. Sultan Abdul Hamid menyebut bahawa pada waktu itu dia kata aku tidak akan menjual tanah Palestin kerana ini merupakan amanah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Kerana bumi Palestin ini nak dibebaskan tu bukan senang, tuan-tuan. Maknanya daripada keringat dan juga darah daripada mereka yang telah berjuang untuk membebaskan Palestin dulu. Kan daripada perang salibnya dan sebelum daripada tu. Kan bukan senang. Sebab tu dia sebut, dia kata ini merupakan amanah dan aku tidak akan menjual sejengkal pun. Daripada peristiwa itulah golongan Zionis ni mencari jalan. Sehinggalah mereka mengatur strategi menghantar ejen-ejen mereka ke dalam dan pada waktu tersebut sehinggalah akhirnya Sultan Abdul Hamid kedua ni digulingkan. Dan bila digulingkan, semua negara-negara yang berada di bawah pemerintahan Turki Osmaniyah pada waktu tersebut dibahagikan kepada British dan juga Perancis. Dan British ni pada waktu tu kan dikuasai, ada pengaruh daripada kalangan Zionis. Jadi mereka gunakan kuasa British pada waktu tersebut untuk masuk ke bumi Palestin. Mereka tak masuk secara sekaligus. Mereka masuk secara berperingkat. Daripada Perang Dunia Pertama mereka masuk, tapi mereka tak keluar, tuan-tuan. Masuk sikit demi sikit, sehinggalah lepas daripada Perang Pertama
lepas daripada Perang Dunia Pertama, kemudian lepas daripada yang kedua, kan, kuasa British semakin hari semakin lemah. Sebab kita kena faham bahawa British mengalami kerugian yang besar selepas daripada Perang Dunia Pertama dan juga kedua. British antara kuasa besar dunia pada waktu tu. Kehebatan British pada dia punya tentera laut mereka. Hebatnya British. Jadi bila berperang ni tuan-tuan, sama ada menang ataupun kalah, kedua-duanya akan rugi. Walaupun atas kertasnya disebut bahawa negara Jerman kalah, tetapi mana-mana negara yang menyertai peperangan pada waktu tersebut akan mendapat kerugian. Sebab kos untuk pembelajaran peperangan ni besar tuan-tuan. Sebab itulah lepas daripada Perang Dunia Kedua, kita melihat British tidak lagi dapat menampung negara yang berada di bawah jajahannya. Dibagi kemerdekaan kepada beberapa negara, kepada India, kan, dan juga beberapa negara Commonwealth yang lain, termasuk Malaysia dia bagi, kan, kerana dia tak mampu lagi nak tanggung sebab kekuatan dia semakin lemah. Dan pada Perang Dunia Pertama Kedua ni lah British bukan sekadar memasukkan Yahudi di bumi Israel, di bumi Palestin, sehinggalah pada masa yang sama pada waktu tersebut mereka memberikan bekalan senjata kepada mereka. Kita kena faham bahawa penduduk Palestin bukan daripada bangsa yang berperang. Mereka tidak ada kelengkapan perang pada zaman tu, kan? Daripada tahun 1900, kan, sehinggalah 1948 mereka tidak ada kelengkapan perang. Sampailah 1948, maknanya pada waktu tu telah berlaku satu peristiwa An-Nukhbah, ya, yang disebut sebagai peristiwa An-Nukhbah, yang menjadi sejarah bermulanya titik hitam, sejarah hitam tertubuhnya negara haram Israel, kerana penduduk ataupun golongan Yahudi ni membakar hampir 1000 tuan-tuan perkampungan penduduk Palestin pada waktu tu. 1000 tuan-tuan, 1000 dibakar, kemudian tidak dicatatkan. Tidak ada data yang mencatatkan berapakah bilangan yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Kalau 1000 dibakar tuan-tuan, kalau tuan-tuan agak, kalau satu perkampungan tu 10 orang yang meninggal dunia, kemungkinan akan jadi 10,000. Kalau 100 orang dalam satu perkampungan tu akan membawa kepada 100,000 tuan-tuan. Tidak dicatatkan. 1000 ni banyak sehinggalah mereka dibakar dan mereka dihalau. Kemudian Israel membentuk negara mereka. Bermula daripada saat itulah dipanggil apa, pada waktu tu Yahudi mula meluaskan dia punya tanah-tanah mereka. Pada waktu tu mereka mula menjajah, mereka mula merampas, lalu menindas rakyat Palestin. Sehinggalah kalau tuan-tuan baca sejarah, pada 1967 ada perang Arab Israel, kan, yang dikuasai oleh Mesir, Syria dan juga Tunisia, dan juga yang disebut dengan Lebanon juga masuk, kan, berperang pada 1967. Kemudian tentera Arab Israel kalah kerana US memberikan bantuan kepada Israel. Kemudian pada 1973 berlaku satu lagi peperangan yang lebih besar, yang mana tentera Arab pada waktu itu menghantar hampir 800,000 orang tentera untuk mengalahkan Yahudi pada waktu itu. Tapi kalah juga tuan-tuan, kalah. Kerana apa? Kerana US juga menghantar, memberikan bantuan yang cukup besar. Tapi bermula daripada saat itulah 1973 tidak ada lagi bantuan-bantuan, tidak ada lagi gabungan-gabungan negara Arab yang datang memberikan bantuan kepada penduduk Palestin untuk menghalau Yahudi daripada tanah Palestin. 1973 kalau sampai sekarang 2023, lebih kurang 50 tahun tuan-tuan. 50 tahun. Jadi genap 50 tahun. Peristiwa tu berlaku pada 5 Oktober sehinggalah pada 25 Oktober. Sekarang ni kalau tuan-tuan lihat, sekarang ni ialah lebih kurang serangan fajar subuh, fajar yang dibuat oleh Hamas pada hari itu ialah pada 7 Oktober. Genap 50 tahun serangan. Jadi serangan yang dilakukan oleh Hamas sebagai respon terhadap kekejaman dan kezaliman yang telah dilakukan oleh penduduk, mana oleh Yahudi setelah
hampir 75 tahun tuan-tuan mereka melakukan kezaliman kepada penduduk Palestin. Tuan-tuan boleh tengok berlakunya intifadah pertama, intifadah kedua, intifadah ketiga. Pada waktu tu penduduk Palestin dia tidak ada senjata tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dulu berita jam 10. Kita tengok bahawa tidak ada, maknanya mereka melakukan ataupun mempertahankan tanah air mereka hanya menggunakan batu saja. Sehinggalah ramai di kalangan penduduk Palestin yang terkorban tuan-tuan. Dari golongan Israel Yahudi menggunakan senjata dan mereka tidak ada senjata, hanya ada batu saja. Ni pada tahun 2023 ni saja Israel mendapat tamparan yang begitu hebat. Kalau sebelum daripada ni mereka tidak dapat disentuh, tapi kali ini ialah golongan Hamas ataupun tentera Hamas dapat melancarkan serangan dan serangan tersebut menggugat mereka. Dan apa yang dibuat oleh Yahudi pada hari ini ialah mereka membalas serangan tersebut dengan menyerang penduduk awam yang berada di Gaza. Tuan-tuan boleh tengok dalam video. Hari ini orang duk main sentimen bagaimana hebatnya Yahudi. Orang duk, saya duk tengok video, ada mereka gunakan, ada yang terlibat ataupun video-video dalam bahasa-bahasa Melayu sebagainya mula untuk memuji tuan-tuan Yahudi. Ada ambil gambar bahawa Yahudi sambil berperang duk baca kitab mereka. Duk memuji dia punya apa yang dilakukan oleh Yahudi pada waktu tersebut. Sedangkan apa yang mereka buat ialah mereka merampah dan juga menjajah dia punya tanah yang dimiliki oleh rakyat Palestin. Jadi kalau tuan-tuan tengok, mungkin ada di kalangan kita sebut kalau berperang pun bukan menang. Tapi suasana mereka tu adalah suasana perang tuan-tuan. Dia tak sama dengan kita. Apa yang berlaku kepada mereka tu sama dengan apa yang berlaku pada tanah air kita pada zaman dulu. Kita dijajah selama 400 tahun. Daripada zaman Portugis sampailah zaman British. Negara kuasa besar bersilih ganti masuk dalam negara kita. Pada waktu tu bangkitnya ulama dan juga pemerintah nenek moyang kita bangkit untuk menentang penjajah. Sama ada peperangan secara berskala besar ataupun peperangan gerila. Tuan-tuan boleh tengok bagaimana ulama daripada Aceh, yang mengarang kitab Sabilah Muhtadi, Syekh Arsyad Al-Banjari, turun untuk juga turut berperang kerana mengetahui bahawa seruan jihad pada waktu tersebut, sehinggalah sehinggalah gugur dalam medan peperangan kerana zaman tu tuan-tuan. Dan juga tuan-tuan boleh tengok Mak Kilau dan sebagainya, Mak Kilau, Tok Janggut gugur walaupun mereka berperang hanya menggunakan keris. Ada di kalangan ulama yang turun dengan hanya membawa cangkul tuan-tuan. Kalau kita ikut akalnya, ikut adatnya, mana boleh menang dia punya cangkul keris dengan senjata. Tapi kenapa mereka turun? Kerana mereka tahu bahawa tuntutan pada waktu itu ialah untuk membebaskan negara kita daripada penjajahan. Jadi sama juga apa yang berlaku di Palestin. Rakyat Palestin itu nak hak mereka. Walaupun saya dengar satu video, ada Yahudi pernah tawarkan untuk menjadikan Gaza sebagai satu dia punya bandar yang maju. Nak jadikan pelabuhan Gaza di antara pelabuhan yang mananya yang maju tuan, tapi dengan syarat tidak boleh untuk menentang mereka, perlu serahkan senjata. Itu syarat dia. Tapi penduduk Gaza menolak perkara tersebut. Kerana itulah dia punya benteng terakhir umat Islam di bumi Palestin. Kalau menyerah tuan-tuan pada waktu tersebut bukan sekadar mengiktiraf apa yang dilakukan oleh Yahudi pada waktu ni, merampas tanah, mengiktiraf kewujudan mereka, pada masa yang sama tuan-tuan ialah memberikan ataupun tunduk dan ikut kepada petunjuk mereka. Yahudi ni satu bangsa yang tidak boleh dipercayai. Walaupun dah ada satu perjanjian yang disebut dengan Perjanjian Oslo pada 1993. Perjanjian ni dibuat, maknanya dia punya telah ditandatangani. Dalam perjanjian tersebut dua-dua
mana bersetuju untuk mengiktiraf dua negara, negara Palestin dan juga negara Israel. Tapi Yahudi tidak pernah maknanya menunaikan janji mereka. Tetap juga melakukan serangan dan juga pembantaian kepada umat Islam yang berada di bumi Palestin. Jadi itu isunya. Jadi kadang-kala dia bermain isu sekarang, menyebabkan kadang-kala timbul pertanyaan. Jadi ada juga orang yang memberi kesalahan kepada Hamas. Dia sebut, dia kata kami sokong perjuangan rakyat Palestin tapi kami tak sokong Hamas. Jadi pelik tuan-tuan. Jadi kita tengok apa yang maknanya yang dilakukan bukan sekadar maknanya isu. Jangan tengok isu politik. Ada orang ulah isu dari sudut politik kan. Asas kepada isu Palestin ni ialah, asalnya ialah dia punya tanah mereka tu dirampas dan mereka nak balik tanah mereka. Itu isu yang paling besar sekali. Isahlah siapa-siapa nak mari untuk nak menghuraikan apa, tapi isu asas tu tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh menyalahkan ataupun tidak boleh menuduh bahawa mana Yahudi itu pada mereka berada pada pihak yang benar dan sebagainya. Itu di antara isunya tuan-tuan. Baik, 2 minit ni kan, sikit lagi tuan-tuan. Kemudian kita lihat pada hadis, fa inna ahadana, maka sahabat tadi sebut, dia kata ada di kalangan kami yang berperang tu kerana marah, kerana marah kepada pihak musuh. Ada yang berperang kerana semangat asabiah, disebabkan nak meninggikan bangsa dia, nak meninggikan puak dan juga kabilah dia, sebab tu dia berjuang. Jadi sahabat ni tanya, apakah yang dimaksudkan dengan orang yang berjuang pada jalan Allah? Kerana ada yang turun berjuang ni dengan niat dan tujuan yang pelbagai, bukan sekadar untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun mengangkat kepala, menunjukkan bahawa laki-laki tadi dia tanya Rasulullah dalam keadaan dia berdiri. Maknanya sebab tu disebut oleh ulama kata boleh tanyakan soalan dalam keadaan orang tu duduk, kita berdiri boleh. Kerana Nabi tidak menyuruh sahabat tu untuk duduk pada waktu tu, berdiri. Mana Nabi menjawab dalam keadaan sahabat tu berdiri, Nabi dalam keadaan duduk. Kemudian wa ma rafa'a ilaihi ra'sahu illa annahu qa'ima. Kemudian Nabi kata, sesiapa yang berjuang untuk menegakkan kalimah Allah, yakni sesiapa yang berjuang dengan hanya satu niat, satu tujuan, itu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana nak pada nama, bukan kerana marah kepada pihak musuh, bukan juga kerana untuk dan juga bukan kerana semangat kebangsaan dan sebagainya, tapi untuk menegakkan agama Allah, fahuwa fi sabilah, maka orang tu berada pada jalan Allah. Jadi maknanya walaupun berjuang, berjihad tuan-tuan, dia ada syarat dia, nak memastikan bahawa amalan kita tersebut diterima oleh Allah. Semua amalan kebaikan dia mesti ada tujuan ataupun mesti ada niat yang betul, barulah amalan tersebut akan dikira sebagai amalan soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup sekali tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati pertemuan kita. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, yang butuh kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin rabbal alamin. Allahumma yanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah. Allah